Baiklah, selamat sejahtera kepada semua sekali. Saya ingin mengucapkan selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 2 akan menghuraikan pendapat kami tentang Undang-Undang Gantung Sekolah, wajar atau tidak kepada murid ingkar hadir PDPR. Pertama sekali, nama saya adalah Muhammad Dani Aiman bin Muhammad Azlan. Pada pendapat saya, Undang-Undang Gantung Sekolah kepada murid yang ingkar arahan PDPR adalah wajar. Hal ini kerana setiap pelajar telah diwajibkan dan diamanahkan bagi menghadiri setiap sesi kuliah yang ditetapkan oleh pensyarah. Pelajar tidak seharusnya ingkar akan arahan tersebut melainkan mempunyai permasalahan lain yang tidak dapat dielakkan seperti masalah rangkaian internet, masalah gadget dan lain-lain. Hukuman ini wajar dilaksanakan bagi memberi amaran dan peringatan kepada pelajar untuk sentiasa menghadiri sesi PDPR. Walau bagaimanapun, hukuman yang dikenakan perlulah tidak terlalu berat agar tidak membebankan pelajar. Maknanya di sini, misalnya jika seorang pelajar itu berkemampuan dan dia tiada halangan untuk dia masuki kelas PDPR, maka dia tiada alasan yang baiklah untuk tidak hadir ke dalam sesi kuliah. Dan wajar untuk dikenakan hukuman kerana jika dibiarkan saja, mungkin dia akan mengambil kesempatan sebab kerana tiada tindakan yang akan dikenakan kepada dia. Itu saja pendapat saya. Terusnya saya serahkan kepada Amiza. Terima kasih saudara Muhammad Daniel. Baiklah, lain orang lain pendapat. Jadi di sini saya ingin menyatakan bahawa saya berpendapat bahawa tindakan mengenakan undang-undang gantung sekolah terhadap pelajar yang ingkar PDPR ni adalah tidak wajar sama sekali. Seperti yang kita tahu sekarang ni, pelaksanaan PDPR memberi pelbagai implikasi yang berbeza terhadap pelajar. Jadi ada pelajar yang tak terkesan sangat, tapi kita jangan lupa bahawa ada pelajar yang sangat-sangat terkesan dengan pandemik ni. Jadi disebabkan tu masalah yang dihadapi pun berbeza. Kenapa saya mengatakan bahawa tindakan yang dinyatakan adalah tidak wajar? Sebab guru boleh mencari jalan penyelesaian lain yang memberi keadilan kepada kedua-dua pihak instead of terus melaksanakan undang-undang gantung sekolah. Alasan kenapa saya berkata sedemikian, sebab kalau terus gantung sekolah, tindakan tersebut macam tak adil bagi students. Sebab macam yang saya katakan tadi, pelaksanaan PDPR ni menimbulkan masalah yang pelbagai dan juga berbeza bagi setiap pelajar. Jadi apa yang saya rasa para guru perlu buat sekiranya berhadapan dengan situasi ini, mereka boleh berhubung ataupun ialah menghubungi pihak yang terdekat dengan kanak-kanak seperti ibu bapa. Untuk apa mereka menghubungi ibu bapa tu? Mereka boleh bertanya masalah, kenapa anak mereka tu tak dapat menghadiri PDPR. Lepas tu sama-sama mencari jalan penyelesaian bagi masalah tersebut. Alasan lain kenapa saya tidak rasakan bahawa tindakan ini tidak wajar, sebab kalau pihak sekolah terus gantung terus mengenakan tindakan undang-undang gantung sekolah terhadap pelajar tu, ianya akan menyebabkan pelajar tersebut lebih ketinggalan pelajaran. Jadi saya rasa tindakan ni tidak wajar. Lebih-lebih lagi semasa PDPR. Jadi saya rasa itu pendapat saya dan saya serahkan kepada Nurul Hanan untuk menyatakan pendapat beliau. Terima kasih. Terima kasih saudari Amiza. Saya bersetuju dengan pendapat yang diperkatakan tadi, iaitu tidak wajar dilaksanakan. Bagi saya tindakan ni tidak wajar dilaksanakan, lebih-lebih lagi jika kita pandang kepada perspektif murid yang tinggal di kawasan pedalaman. Bila kita sebut kawasan pedalaman ni, kita sedia maklum bahawa mereka kurang mendapat kemudahan jika dibandingkan dengan yang tinggal di kawasan bandar. Apabila pelajar yang tinggal di kawasan tersebut terpaksa menempuh PDPR,
mereka menghadapi kesukaran untuk mengakses capaian internet. Okey, kalau kita lihat sekarang, bukan je di kawasan pedalaman yang menghadapi capaian internet. Di kawasan bandar pun setengahnya menghadapi masalah capaian internet. Okey, apatah lagi mereka yang tinggal di kawasan pedalaman kan. Betul, betul. Okay, yes. Okay, mereka menghadapi kesukaran untuk mengakses capaian internet ni. Okay, jika berlaku sedemikian, guru tidak boleh mengenakan tindakan kepada mereka, lebih-lebih lagi gantung sekolah ni. Atas sebab ponteng kerana bukan salah mereka dan sedangkan mereka berusaha untuk masuk, akan tetapi keadaan mereka tidak mengizinkan untuk mereka join PDPR ni. Okay, dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Bagaimana pula dengan pendapat saudari Mani Mukila? Boleh nyatakan beberapa pendapat yang awak dapat? Okay. Terima kasih saudari Nurul Hanan. Sebenarnya pada pandangan saya, undang-undang gantung sekolah bukan cara yang terbaik kepada murid yang ingkar hadir PDPR. Hal ini kerana kalau pelajar bermasalah itu dibuang sekolah, dan apabila kita kata buang sekolah ini, dia tak akan ke sekolah. Dan dalam keadaan ini, dia bebas ke mana-mana dia suka, dan ia juga berlaku kesinambungan pelajar-pelajar yang bermasalah di sekolah lain. Oleh hal yang tersebut, undang-undang gantung sekolah ini tidak wajar kepada murid ingkar hadir PDPR. Sekarang saya serahkan kepada saudari Ilawarsi. Okay, terima kasih kepada saudari Mani Mukila. Okay, bagi saya, pendapat saya adalah undang-undang gantung sekolah kepada pelajar yang tidak hadir pada sesi PDPR ni bukan satu tindakan yang terbaik lah. Kerana dalam pandemik ini kita tak tahu apa masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar. Contohnya ada orang tadi kata mereka menghadapi masalah lain sebab duduk dalam kawasan pedalaman. Ada juga pelajar-pelajar yang menghadapi masalah stres sebab terlalu online. Dan ada juga pelajar tak nak hadir ke kelas sebab mereka berasa bosan kaedah PDPR ni. Sebab dah lah 1.5 years kita masih duduk dalam keadaan pandemik ni. So mestilah mereka bosan. Lagipun ramai guru tidak menjalankan kaedah PDPR ni secara kreatif. Sebab mereka ada guru-guru yang tidak mempunyai ataupun kurang pengetahuan dalam bidang ICT. So kita sebagai guru perlu mengetahui masalah-masalah pelajar. Guru perlu mencuba berhubung dengan pelajar-pelajar yang tidak menghadir ke kelas. Guru perlu tanya masalah mereka dan cuba untuk menyelesaikan masalah mereka lah. Contohnya mereka kata mereka berasa bosan dan guru perlu mencari kaedah-kaedah kreatif untuk mengaplikasikan dalam kaedah PDPR supaya dapat menarik minat murid. Guru boleh tanya cadangan-cadangan daripada murid untuk menjalankan PDPR secara kreatif lah. Kalau jika keadaan normal tapi dah lah tak ada pandemik, keadaan normal tapi still murid tak nak hadir ke sekolah, mungkin kita boleh kenakan hukuman gantung. Tapi masa sekarang bagi saya hukuman gantung ni tak sesuai lah. Lagipun hukuman gantung ni tidak akan menarik minat murid untuk belajar. Kan, so bagi saya undang-undang ni tidak wajar lah. So ada pendapat lain, saya serahkan kepada Nur Aliyah. Okey, terima kasih saudari Ilawarsi. Saya pun bersetuju yang bahawa undang-undang gantung sekolah ni adalah tidak wajar. Sebab seperti kita tahu, semua murid, tak semua murid lah, dia memang kebanyakannya ibu bapa dia berpendapatan rendah. Macam berpendapatan B40. So tak semuanya berkemampuan nak beli peranti-peranti internet. Contoh seperti telefon ataupun laptop, lagi-lagi murid sekolah rendah. Dan kalau lebih-lebih kalau sebuah keluarga tu dia ada ramai adik-beradik, so macam susah lah nak beli peranti baru tu. So dia orang terpaksa nak kongsi dengan adik-beradik yang lain. Dan pada pendapat saya, untuk mengekang ataupun menyelesaikan masalah ini, saya rasa pihak kerajaan ataupun NGO ataupun pihak sekolah, diorang boleh usahakan dengan menyalurkan bantuan kepada murid-murid agar PDPR dapat dijalankan dengan lancar.
Contohlah, saya beri contoh. Contoh bantuan yang boleh bagi, contohnya macam Selcom kan. Kita tengok Selcom, dia bagi 1 GB free untuk sehari bagi murid-murid kan. So dengan cara ni bagi saya dia dapat juga lah membantu sedikit sebanyak murid-murid untuk menyertai PDPR ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya nak minta pendapat yang lain daripada Stanley. Okey, terima kasih Nur Alia. Ya, seperti kita tengok, ramai yang tidak setuju dengan undang-undang gantung sekolah wajar atau tidak kepada murid ingkar, ingkar hadap PDPR ni. Okey, ya, sememangnya kita tidak tahu apa masalah pelajar yang mereka hadapi. Sebab ada yang tidak dapat hadir bukan kerana kehendak mereka, tetapi oleh kerana nasib yang mereka hadapi. Contohnya macam tinggal di kawasan pedalaman yang mempunyai internet yang tidak kuat, maupun gadget yang tidak mencukupi, dan sememangnya perkara ini perlu dipertimbangkan. Seperti yang sebelum ini yang rakan telah sebutkan, pihak pengajar perlu mengambil tahu apa masalah pelajar ini supaya mereka dapat menggunakan kaedah lain bagi pelajar yang mempunyai masalah tersebut, supaya untuk mengelakkan tiada pelajar yang tertinggal di waktu pandemik ini. Itu saja daripada saya. Saya ingin serahkan kepada saudara Dennis. Okey, baik. Terima kasih saudara Stanley. Saya di sini ingin menyarankan untuk menggantung persekolahan murid yang tidak mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah dapat kritikan daripada pelbagai pihak apabila ia disifatkan sebagai tidak sensitif dengan keadaan semasa belajar. Tindakan menggantung persekolahan pelajar yang tidak mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR bukanlah langkah terbaik untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Proses PDPR sangat membebankan dan memenatkan semua pihak sama ada guru, pelajar maupun ibu bapa. Lagi-lagi pada masa pandemik ini yang kerana pelbagai pihak sedang menghadapi pelbagai cabaran. Dalam usaha kita hendak menjayakan PDPR ni, kita berharap komuniti dan masyarakat harus memberi sokongan dan motivasi kepada pelajar dan guru agar mereka mendapat melaksanakan PDPR dengan tenang dan mencapai objektif pembelajaran. Bayangkan, kita sendiri kena hadap PDPR yang sama setiap hari selama setahun. Mestilah rasa bosan dan terfikir nak ponteng juga, apalagi anak-anak kecil ini. Disebabkan inilah anak-anak kecil ni selalu menghadapi kekurangan motivasi dan tidak ingin meneruskan pembelajaran secara PDPR ini. Okay. Dan kita sini perlu memahami kesukaran yang dialami oleh murid dalam menyertai PDPR dan tindakan seperti menggantung sekolah pelajar yang tidak mengikuti PDPR 3 hari berturut-turut bukanlah satu usaha yang boleh meningkatkan minat murid untuk belajar. Pelajar katanya berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam menyertai PDPR dan percaya semua murid akan berusaha untuk mengikuti pelajaran mereka dengan syarat mereka mempunyai infrastruktur pembelajaran yang kondusif. Dari sini kita dapat meneliti bahawa seluruh perbincangan kita adalah tidak wajar kepada undang-undang gantung sekolah. Itu saja daripada kami. Terima kasih.